Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada teman-teman yang melayari Amir Hijaz Fans Club. Apa khabar saudara? Saya mengucapkan selamat berjumpa, selamat bertemu, selamat melabun, selamat bergebang di alam maya. Apa khabar saudara semua? Hari ini cuaca di sekitar rumah saya hujan pula petang tadi. Lewat petang tadi hujan lebat. Saudara Man JB muncul orang pertama. Terima kasih kiriman sekuntum mawar merah. Ferus Kantona, apa khabar? Waalaikumsalam. Syah Ibrahim. Saudara Man Drayton ni cukup banyak gambar-gambar dia. Mac Hill, apa khabar saudara? Mustafa Ilyas, saudara Samsul Anwar, terima kasih sampai malam bersama dengan saya. Elis Adan, Amir Kamil, Ahmad Irman, Milin Sempurai, Pok Teh Zul Osman, apa khabar Pok Teh? Hamzah Hussein, Tun Arman, Empat Tulang Keren, Rubidin, apa khabar Bi? Bi hadir bersama dengan pasangannya. Saya sentiasa mendoakan kebahagiaan. Bi, Saudara Syarudin Salim, Halimah Musruh, Waalaikumsalam, Jejai Zara, Haji Azhar Abdul Manaf, ini Ramzul Zul, Raja Nordin Jaafar, apa khabar je? Nur Halidin Mahmud, Syali Ahmad, Zazaz, Pak Cha, apa khabar Pak Cha? Muhammad Aziz bin Azmi, Wan Syahid, Rahim Eng, Rider Jenget. Nama Rider Jenget. Saudara Amir Dollah, Saudara Mat Zulkifli Yaakob. Waalaikumsalam. Salam satu perjuangan. Terima kasih. Mac alias Razman Nazir Bazin. Jadi bila saya tengok ada like, ada share di situ, menambah keceriaan bagi saya malam minggu ini. Dan juga memberi semangat. Bi, saudara Puan Rusinin Kurongot dari Sabah. Apa khabar warga Sabah? Roslan Mulub, Samsuddin Makzin, Yang Maya, Muhammad Mahazir Maisa dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, akan saya santuni. Cuma saya minta maaf semalam malam tadi letih sangat. Badan tak bersihat. Jadi saya terus tidur. Jadi pagi tadi baru saya start santuni satu persatu. Saudara Mat Fauzi Buang daripada Puchong hadir. Terima kasih. Rizal Syahri, Mat Zulkifli, Zakaria, Mat Zan, RM. RM ni siapa dia? RM boleh jadi apa ringgit Malaysia ataupun Datin Sri Rosmah Mansur. Hai. Omar Abdullah, Muhammad Zulkir Awaludin, Su Azmi. Saudara, saya memberi laporan tentang kedudukan hari ini tanggal 5 Februari. 6 Februari ke ni? Hari ini 6 Februari ke 5 Februari? 6 Februari. Ya. Hari pun dah lupa dah sekarang ni. Kerana tengok kelang kabut negara kita ni. Kes baru meningkat lagi. Semalam 3,391. Saya ingat lega lah. Sebab sehari sebelum itu 4,571. Dia turun 3,391. Tiba-tiba hari ini 3,847. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 238,721 orang. Warga bangsa kita yang dijengah, yang disapa oleh virus corona. Dengan mengundang kematian hari ini sahaja 12 orang. Keseluruhan jumlah kematian warga kita sudah 857 orang. Berhati-hati saudara. Bersamalah kita berusaha, bersamalah kita berdoa agar Allah SWT menjauhkan kita daripada pandemik virus corona ini. Ya, di Sabah semalam 196, hari ini naik baliklah Rusinin. Hari ini naik 233. Begitu juga di Labuan. Semalam 7, hari ini 10. Di Sarawak juga meningkat. Sebab itu saya katakan warga Sarawak berhati-hati. Sebab dia punya trendnya nampaknya meningkat, turun dan meningkat, turun, meningkat. Ya, sebab 148, 4 hari dulu, 270. Kemudian dia turun 178. Hari ini dia naik balik 185. Di Kedah, Alhamdulillah cik. Turun 61, 64. Di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ni tak cerai lah. Mami, mamu, mama. Awak cik. Tak cerai lah. Sebab semalam 149, hari ini naik 211. 211 orang dijangkiti virus corona di Pulau Pinang. Di Perak, Alhamdulillah yuk. Sama-sama kita yuk. Kita kayuh yuk. Kedak terbakar teman ni. Sebab 2 hari lepas, 163 dia turun. 92, turun lagi 36. Pastikan warga Perak berusaha untuk kita menjarakkan dan juga memutuskan jaringan pandemik virus corona ini ya. Tetapi di Selangor amat mengerikan saya. Sebab 3 hari lepas 2056, kemudian dia turun 1226.
Hari ini naik balik 1481. Jumlah terkumpul di Selangor sudah 76,778 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kuala Lumpur, semalam 392. Jumlah persekutuan hari ini 402 juga meningkat. Putrajaya pun turut meningkat, semalam 6, hari ini 8 orang. Dan di Negeri Sembilan, cuman no mereka ni, man. Nagari kocik je. Tapi dah 12,302. Ya Tuhan. Semalam 116. 3 hari lepas 100. Hari ni naik balik 133. Sahabat. Cari jalan gitu. Bahaya tu. Di Melaka juga, Rosli Lendu turut meningkat. Saya dah bagi tahu, saya dah memberi pesanan 2-3 malam lepas. 3 hari dulu 238. Kemudian dia turun 141. Hari ini naik 329 orang. Warga Melaka. Macam mana tak makan ikan bakau lah di Johor juga. Di Johor ada penurunan tetapi masih lagi berlegar pada angka 585 orang. Berhati-hati warga Johor sebab dia penurunan tu ada. 4 hari dulu 964. Kemudian dia turun 664. Dia turun lagi 558 dan hari ini turun juga 585. Cuma turunannya itu tidak banyak. 2-3 orang, 10 orang, 20 orang. Begitu saja. Rider Jengit, apa khabar? Parah jang. Di Pahang turun semalam 51, hari ini 48. Begitu juga di Terengganu 84, hari ini turun 56. Allah, di Perlis ni elok 2 hari je sifar virus corona. 2 hari saja. 2 hari lepas, 3 hari lepas. Kemudian dia naik 1 orang, hari ini 4 orang pula. Ya Pak Nazil, macam mana? Di Kelantan juga meningkat. Semalam 2 hari lepas 48, kemudian 58, hari ini naik lagi 62. Gomoh. Kita berusaha lah, sahabat. Saya berdoa supaya kita sama-sama berusaha. So, Zulkifli Yunus, terbaik tu. Tak letih ke malam ini? Mendoakan sejahtera hendaknya. Saya bila tengok like banyak, saya rasa hilang keletihan. Memanglah letih tu sebab mencari bahan. Siang tadi, apa yang para saudara saya bicarakan malam ini. Tambah-tambah lagi, saya dah berjanji semalam. Saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku berhubung dengan mantan peguam negara kita, Tommy Thomas. Baik, saudara, tapi jangan lupa e-commerce. E-commerce, hubungi Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Bolehlah berhubung, dapatkan buku-buku saya, Rahsia yang Terpendam dan juga Diary dari Penjara, saudara. Dan saya nampak ibunya tengah sibuk buat rendang tok. Alhamdulillah, teman-teman berpesan, ada yang memberi kiriman katanya sedap. Jadi rendang tok, begitu juga dengan bahulu berdal. So bahulu berdal ni orang Perak lah, musim-musim hujan ke, duduk kat rumah tak ada buat apa, boleh lah. Sebab bahulu berdal ni dia tahan sebulan. Ini orang Perak punya kuih ni. Makan sikit-sikit. Begitu juga dengan kudap-kudapan. Kerepek dia yang paling saya suka, lain tak adalah cornflake salted egg. Saudara. Begitu juga dengan 017 711 4300. 017 711 4300 Siti Fareha. Boleh berhubung beliau untuk memasukkan iklan saudara ataupun rendang dendeng manis, dendeng manis Siti Fareha. Dan buah-buahan dengan Syauqi 012 357 5703. Ini kiznis, buah-buahan ini segar. Saudara, untuk anak-anak muda di Selangor, ini peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan. Semalam saya dah wawarkan. Untuk anak-anak muda Selangor yang ingin berniaga atau menjadi ejen. Tapi untuk 30 orang saja, saya tak tahu hari ini sudah ada ke, dah tutup ke, buka lagi, saya tak tahu. Sebab saya mewawarkannya semalam, itu untuk menjadi ejen makanan dimsum halal. Dia terus dari kilang. Modal serta peralatan perniagaan serta kursus penyediaannya diberikan secara percuma. Saudara, tak perlu modal. Jadi mana untung tu berkongsilah. Sila hubungi Encik Zulkifli Haji Sudin. Encik Zulkifli Haji Sudin daripada Zin Dimsum. Senang Berhad 010 7
767-0371. 010-767-0371 untuk warga Selangor sahaja. Yang lain-lain tu tak tahulah, berhubunglah dengan beliau. Mungkin boleh buka cawangan di Perak ke, di Kedah ke, di Kelantan. Saya mendoakan agar saudara Zulkifli Haji Sudin mendapat kejayaan. Kita sama-sama membantu dalam e-commerce. Saudara, telah bercerita kepada kami, Abu Mas'ud Uqbah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari perkataan ataupun yang disepakati para Nabi adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini rasanya dah macam marah hanya bagi Rasulullah. Status hadis ini hadis sahih daripada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-3224. Pengajarannya, malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan orang lain. Rasa malu merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para Nabi kepada manusia generasi demi generasi, hingga kepada generasi umat Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang didakwahkan oleh para Nabi terdahulu kepada umatnya adalah berakhlak malu. Jadi orang tak ada malu saja ni yang merosakkan kehidupannya. Ibnu Qutaibah menyatakan, barang siapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan berbuat sesukanya, sebab yang menghalangnya untuk berbuat keburukan adalah rasa malu. Barang siapa yang tidak lagi memiliki rasa malu, pasti akan terjerumus dalam setiap amalan keji dan mungkar. Malu adalah sifat yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ayuh saudara, kita harus bersifat malu. Semoga malu itu menjadi pencegah daripada kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh ajaran kita. Saudara, ingat, negara ramah, ummah sejahtera. Itu adalah hadis baginda Rasulullah. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan malam ini adalah Istana Keadilan dirobek. Tajuk kita adalah Istana Keadilan dirobek. Ini siapa saudara ni? Saudara Muhammad Nazib. Rakyat Malaysia terlalu berlembut. Hanya berani bersuara di alam maya. Selagi kita macam ini, selagi itulah pemimpin seperti Tim Yedin senyum lebar. Maaf Datuk, saya anak muda terasa amat pelik dan kecewa dengan semua yang ada tu. Bukan saudara saya kecewa, saya juga kecewa dengan pimpinan. Kadang-kadang tu mereka cakap aja berdegar-degar, tapi hasilnya tidak ada. Kita serahkan pada mereka sebab masa sudah hampir. Akhirnya rakyat akan bangkit membuat keputusan. Ingat saudara, suara rakyat kuasa keramat. Sebelum saya memberi pencerahan berhubung dengan Istana Keadilan yang dirobek sebegitu teruk, kita santuni pantun daripada Pak Nazil. Jangan lupa. Apa kata Pak Nazil? Ikan sepat digoreng ratah, siput kerinting pula dicari. Sudah dapat kuasa memerintah, allowance mementing diri sendiri. Marah Pak Nazil ni pada pemimpin-pemimpin yang asyik ambil allowance saja. Rakyat dilupakan. Lemak pelata sayur betik, goreng meranti secawan syahi. Syahi ni Pak Nazir kalau boleh tolong jelaskan kepada saya. Saya pun baru terima perkataan ni. Sahi ke sawi ke saya tak tahu, tapi syahi. Lemak pelata sayur betik, goreng meranti secawan syahi. Menipu dikata penghalal politik. Tunggulah nanti siksaan ilahi. Itu ingatan beliau. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman 2 rangkap pantun. Dan begitu juga Saudara Jamil Idris, teman saya dalam pergerakan pemuda dahulu. Sempat juga mengantar kiriman pantunnya. Katanya, kalau makan tom yam, mangkuk mesti kita alas. Dendam dalam diam. Tunggu nanti PRU 15. Ini dia sudah marah ni. Semoga ini juga menjadi iktibar pada teman-teman yang lain. Secara berhubung dengan kebajikan rakyat, masih lagi belum ada lagi. Saya faham. Dan saya amat kecewa sebab malam tadi kabarnya sudah pun disantuni. Seorang ibu, suaminya sakit dan dimasukkan di hospital Universiti Kuala Lumpur. Disyaki COVID-19. Kemudian dia koma, dia dimasuk dalam ward ICU. Dan pihak hospital minta dia menjelaskan bayaran sejumlah RM5,000.
Saya amat sedih dan terkesan melihat ibu muda itu menangis teresak-esak. Dia kata, manalah aku nak cari wang sebanyak itu. Sedangkan anak di rumah pun, dia kata sakit, semua mampu diberikan telan Panadol. Dia sendiri pun dalam keadaan semua nak pergi ke hospital pun tak berani. Jadi, Syi'i itu mungkin teh ke maknya. Jadi, saudara, apa yang berlaku, tapi kabarnya Menteri daripada UMNO, Datuk Adham Baba sudah pun menyantuni. Tapi saya mewawarkan perkara ini kerana itulah yang dialami oleh rakyat kita sekarang ni. COVID menyerang, dia pergi ke hospital minta wang untuk kos rawatan. Benda ni tak berlaku zaman UMNO Barisan Nasional. Waktu Datuk Seri Najib Tun Razak memimpin dulu, tak adalah dulu dengan bayaran yang begitu tinggi sampai 5,000 dan sebagainya. Sebab kita punya hospital ataupun klinik satu Malaysia boleh mendapat rawatan percuma. Tapi sekarang ni, sakit sikit masuk hospital dah kena sampai RM5,000. Mana rakyat nak cari? Sedangkan wang yang dia minta untuk RM10,000, kumpulan wang sebenar pekerja pun tak ada. Yang bagi pun RM1,000. Mana boleh bayar RM5,000? Inilah kadang-kadang tu membuat saya ni tak boleh. Doktor kata jangan naik darah. Tapi saya bila dengar benda begitu, saya sedih lah. Kenapalah warga saya dialami dengan... Ini bukan satu kes. Saya yakin banyak juga kes-kes ini berlaku di negeri-negeri lain, di kawasan-kawasan lain. Tapi bila saya tengok belasnya jiwa dan hati saya melihat ibu itu menangis teresak-esak. Dia kata, manalah saya nak dapat. Saya tak tahu mana nak mengadu. Anak di rumah tak makan. Wang tak ada. Sakit, demam, dia kata cuma bagi Panadol. Takkanlah nak bagi anak-anak kecil itu telan Panadol saja. Apa dosa mereka sehingga mereka dilayan begitu oleh pimpinan kerajaan? Anda sebagai pemimpin harus memikirkan soal rakyat. Ini Menteri Kebajikan Masyarakat, Kementerian Jaga Haiwan Wanita ni takkan tak boleh menyantuni Rina Harun. Asyik membesarkan buntut ajalah. Marah juga saya tu. Nah, bukan pasal apa, sebab bila tengok bagi bantuan bakul makanan nilai RM1, dia bagi RM35. Nah, bila orang bising katanya RM65 itu kos pengantaran. Jadi mereka asyik buat duit aja. Mereka mengaut keuntungan dari air mata rakyat. Ini yang membuatkan saya marah. Ini yang membuatkan jiwa saya tidak tentram melihat kepimpinan yang begitu langsung tidak peka kepada rakyat. Mereka kaya raya, mereka senang lenang. Itu keadaan saudara ya. Kes kumpulan orang sebarang pekerja hari ini hari Sabtu, saya tidak mampu untuk memberi pencerahan. Tak ada. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Lanjutan moratorium, tak ada. Bagai nak rak lah Datuk Seri Najib menjerit. Menjerit Datuk Seri Najib. Apa nak buat? Anda bukan Perdana Menteri. Itulah cara mereka melayan anda. Begitulah juga terjerit, terpekik lah Datuk Zaid Hamidi. UMNO minta. Ahli-ahli Parlimen UMNO buat pekak badak aja. Sedap mereka sebagai menteri. Akhirnya moratorium yang kita minta supaya mereka ini rakyat tidak diganggu oleh pemungut-pemungut hutang. Supaya kereta mereka tak ditarik, motor mereka tak ditarik. Tak apalah, bila kamu ada kuasa, kamu tidak melakukan kuasa itu untuk rakyat. Kamu tunggulah, rakyat akan menghukum kamu. Okey, saudara? Itu keadaannya yang dapat saya nyatakan. Dan tadi saya pergi ke pasar. Memanglah harga di pasar, memang mencanak-canak harganya. Saya beli sekilo ikan kembung, harganya RM24, brother. Zaman saya kecil-kecil dulu, kalau ikan kembung tu 10 sen aja sekilo. Hari ini RM24. Ikan lain adalah... Bolehlah, kita boleh tengok saja ikan-ikan yang ada di situ. Harga sotong, harga... Saya tahu harga udang, ingat ambil lah dalam 10 ekor. Rupanya sekilo udang besar, RM85. Ya Allah, ya Tuanku. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, apa anda buat? Kenapalah rakyat ini dijadikan sebegitu? Harga ketam RM60 sekilo. Tak merasa dah rakyat marhain untuk memegang ketam tak boleh. Nak pegang ikan parang pun RM35 sekilo. Nak pegang ikan tabai pipi pun sampai RM30. Itulah keadaannya saudara. Daging RM35 sekilo. RM35. Kalau daging tempatan RM38 sekilo. Ayam kampung sekilo RM18. Seekor tu ada bukan dekat 2 kilo, RM37 apa rasanya. Dan ayam biasa juga sudah naik. Seekor ayam biasa sudah RM22. Saudara, apa nak buat, negara kita itulah negara yang rahmah di bawah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Undilah lagi.
Jadi kisah ibu sedih di hospital, bagaimanapun alhamdulillah cepat tindakan daripada ahli parlimen. Jadi kalau mereka buat baik, kita kena santun. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Adham Baba yang telah menyelesaikan masalah tersebut. Saudara, saya dah lalu bercakap bahawa janganlah dinilai rakyat ini dengan seuncang beras. Anda memberi seuncang beras tapi anda menagih 1000 harapan daripada mereka. Musim pilihan raya sudah hampir. Rakyat bukan kupang tembaga sebagaimana mereka sangkakan. Sebenar-benarnya anda lupa rakyat adalah mutiara yang terpendam, yang tersembunyi dalam kelompok atau kelopak tiram yang berada di dasar lautan. Begitulah, saudara. Cuma hari ini viral di dalam internet pula satu hal lagi ni. Menteri kata tak boleh makan di kedai. Menteri kata tak mesti adakan penjarakan sosial. Menteri kata kena jaga SOP. Ketua Polis Negara kata kalau siapa melanggarnya akan ditangkap ataupun dibawa ke mahkamah. Menteri kata tak ada lagi kompaun. Tapi tular di media sosial gambar Menteri Wilayah Persekutuan. Duduk makan, tak tahulah dia dari mana. Jadi menteri boleh, rakyat tak boleh. Ini double standard. Sedangkan macam di Langkawi pagi tadi, sepasang suami isteri, sepasang pengantin baru. Pengantin baru kahwin nak bergambar. Gambar kenang-kenangan, gambar bulan madu di Langkawi. Ambil gambar. Bukannya apa, ambil gambar sahaja. Memanglah adalah dia punya pengiring dan sebagainya. Tapi waktu ambil gambar begitu, ditangkap. Jadi kesianlah bagi saya, inilah kenangan paling manis bagi pasangan pengantin tersebut di Langkawi. Terpaksalah kalau tak boleh nak bayar denda bermalam di lokap. Hilanglah manisnya bulan madu. Jadi tidak lagi bulan madu di Pulau Langkawi, tetapi bulan madu di dalam lokap. Astaghfirullahalazim. Seorang timbalan menteri, mantan timbalan menteri menghubungi saya pagi tadi. Dia kata, dia bertanya SOP ni sebenarnya dilaksanakan oleh Majlis Keselamatan Negara ni betul-betul ke? Kerana dia kata kebanyakan yang membawa virus pandemik ini datang daripada mereka yang bekerja di kilang-kilang. Kilang sarung tangan, kilang-kilang dan juga tempat-tempat ini construction. Dan mereka ini kebanyakannya adalah warga asing. Parti yang bekerja. Tetapi mereka ini bebas. Bebas. Sepatutnya, kalaulah mereka ditempatkan dalam satu rumah ataupun hostel, sediakanlah pengangkutannya atau bas ke ataupun kereta, mana dia pergi kerja, balik, kurunglah di rumah. Ini tidak, mereka bebas. Mereka bebas pergi ke pusat membeli belah, mereka bebas jalan raya. Bila masa nak kawalnya? Jadi sepatutnya, katanya, seriuslah kalau nak buat. Jangan rakyat kita dikurung, tapi orang lain bebas. Itu keadaannya. Jadi kerana dia kata, pada saya, dia kata akhirnya tahun ini mungkin ramailah rakyat Malaysia terdiri daripada banduan atau bekas banduan jika mereka tidak mampu untuk membayar kompaun nanti. Ini satu fenomena yang menarik yang akan menjadi mangsa adalah rakyat marhaen. Begitulah saudara kita dilayan. Bagaimanapun kita terima kasihlah. Tahniah pada Datuk Adham Baba. Beliau menyatakan 157 kluster berkenaan sudah semua dah disiasat dan sebagainya, beliau berusaha habis-habisan. Tapi ada pula nak ganti. Kononnya nak bagi pada Khairi Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan. Sebabkan beliau adalah menjadi Menteri Musti. Apa dia tahu? Ini orang kadang-kadang ni rasa pandai sangat. Hari ini ramai nak bertanya, saudara. Saya, mantan Menteri tanya pun tanya dengan saya. Dia kata, apa kesan lawatan Perdana Menteri ke Indonesia yang kemarin berlaku? Tak pernah pulang ke belum, saya tak tahu. Jadi dia kata berapa ribu miliar pelaburan dia bawa masuk. Jangan-jangan bawa balik buah salak sudahlah. Nanti menyalaklah rakyat. Atau kita melalak semua nanti. Selalunya kalau pergi ke Jakarta tu balik cari buah salak. Melalaklah nanti. Ataupun kain batik Sumatera atau songkit Sunda. Rakyat dah tak pakai dah semua tu. Tak ada keperluan. Jadi, sesuatu yang agak lucunya, saya benarnya bukan lucu, sedih juga. Sebab beliau Perdana Menteri kita. Sebab waktu disiarkan perbincangan Tan Sri Muhyiddin dengan Pak Jokowi,
Jadi secara internet live, yang masuk dalam tu rakyat Malaysia ni teruk, malu, tak ada seorang pun yang memuji. Dan yang seronoknya tu bila disentuh soal Myanmar. Myanmar sekarang ni diperintah oleh junta tentera. Darurat di Myanmar apabila berlaku rampasan kuasa. Dan tiba-tiba kita nak berbincang. Dan Puan Jokowi dengan temu dia mengatakan bahawa 2 menteri luar kita ni akan berbincang untuk menteri-menteri luar negara ASEAN untuk mencari penyelesaian. Hai, negara kita ni darurat, brother. Janganlah kuman di seberang kamu nampak, gajah depan nama kamu tak nampak. Balik bawa COVID lah. Saudara Hamid, berapa bilion pelaburan yang bawa masuk Malaysia? Wallahualam. Yang kita tahu, dia mau balik benda yang cukup memalukan kita. Kerana perbincangan dia menyentuh soal Myanmar. Soal darurat. Sedangkan kita di sini perintah darurat. Kerana dia mana nak tak muka lah. Kalau saya malu. Bila Pak Jokowi kata, apa-apa pun dalam hidup kita ini, kita harus mempertahankan rule of law. Jadi apakah Malaysia ini mengamalkan rule of law? Dengan macam-macam lagi berlaku yang kita lihat. Jadi, mana tak muka? Cuma saya lihat, sedih, memang saya sedih. Laman web milik Presiden Indonesia Pak Jokowi diterjah oleh warga netizen yang mencerca dan mengaibkan pada menteri. Ini sepatutnya tak boleh berlaku lah. Sepatutnya kita, yang ini saya tak setuju, saya tak sokong. Sebab janganlah kita malukan membuka aib kita pada orang luar. Dan ini banyak laman-laman sesawang internet di Jakarta milik warga Indonesia. Mereka pun hairan. Sebab mereka menyiarkan bahawa Bapak Presiden Pak Jokowi mengutarakan beberapa persoalan dengan Perdana Menteri Malaysia dalam laman web dia. Tapi netizen Malaysia masuk dengan sumpah seranah, Muhyiddin out lah, itulah, inilah apa semua. Aduh, tak pernah berlaku lah dalam sejarah kita. Ini betul-betul memalukan kita. Tapi saya nak buat macam mana? Inilah cita rasa, inilah intipati hati rakyat. Sudah siapa ni? Saudara Razali Samad balik bawa telur lah tu. Nel, wang habis. Pok dia di bagan legasi. Rakyat dah terlalu kecewa dah tu. Ramai yang tak bergaji sekarang ni. Saya memahami. Raja Ahmad, kerajaan korup. Datuk, salute to you, Messi yang benar Ismail Ahmad. Saya mengutarakan, saya tidak memberi Messi dan sebagainya. Saya mengutarakan, memberi pencerahan. Dan hari ini, saudara, ini benar-benar memeranjatkan saya. Sekitar jam 6 petang tadi, saya buka laman sesawang saya. Tiba-tiba melalui wall Bersetia Bersahabat. Kalau saudara ada link, boleh buka pada link Bersetia Bersahabat. Saya terkejut apabila seorang pelayar, saudara Ahmad Syuib Ismail, yang menulis dan menyatakan, diletak gambar Tommy Thomas, tentulah ini kenyataan Tommy Thomas, mantan peguam negara. Dia tulis, saya mengaku terlibat fitnah atas UMNO, Barisan Nasional, Najib dan pemimpin UMNO untuk dizalimi sampai masuk mahkamah. Astaghfirullahalazim. Kemudian dia kata lagi, semua arahan daripada Dr. Mahathir dan Tan Sri Modi Yassin daripada PPBM. Pastikan Datuk Seri Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan pemimpin UMNO masuk penjara walaupun mereka tidak terlibat dengan apa pun jenayah dan kesalahan dalam Undang-Undang Malaysia. Astaghfirullahalazim. Bagi saya ini kenyataan kamikaze ini. Ini kenyataan yang cukup memeranjatkan. Saya tak tahu apakah ini benar daripada Tommy Thomas. Kalau ini ada, ini boleh meruntuhkan kes. Dan sepatutnya peguam-peguam Datuk Seri Najib kena tengok benda ni. Peguam-peguam Datuk Zahid Hamidi kena tengok benda begini. Isu ini boleh dibawa dalam kamar perbicaraan. Ini memperlihatkan bahawa negara kita ini separation of power tidak berlaku. Eksekutif sudah menguasai, macam saya katakan semalam, menguasai bidang kehakiman. Artinya sekarang ini istana keadilan kita sudah dirobek sebegitu teruk oleh eksekutif. Saudara, ini patutnya lah peguam bela Datuk Najib, Zahid, dia catatkan dan mengungkap soalan ini di kamar perbicaraan. Lunyai, saudara, sistem perundangan dan bidang judisiari negara kita.
Dah teruk begini. Mungkin, itu saya kata, mungkin kerana itulah Tun Dr. Mahathir berkali-kali dalam entrinya serta kenyataannya menzahirkan kekesalan. Beliau melantik Tommy Thomas sebagai peguam negara tempoh hari. Nak buat macam mana, Tun? Nasi dah jadi bubur. Dan ini sepatutnya, akhirnya Tommy Thomas juga boleh dibawa di Sapina untuk menjadi saksi dalam perbicaraan akan datang. Abdul Ghani, ya, UMNO kerjasama dengan pihak. Sudah robek. Saudara apa ini, Saudara Ismail Muhammad, sudah robek, tunggu runtuh saja. Bagi saya, keadaan ini amat menyedihkan. Kalau benar ini berlaku. Dan bagi saya, kalau tak benar, takkan ini keluar dalam webs. Ini bukan main-main. Ini boleh membawa kepada contempt of court. Dan ini kalau betul-betul berlaku, kalau itu dia utamakan, kes runtuh. Pengalaman saya sebagai wartawan jenayah, kes akan runtuh. Kerana ternyata bahawa seolah-olah tuduhan itu dicipta. Sengaja diada-adakan. Sebab kalau katanya begitu, bahawa dia kata apa dia kata tadi, dia kata semua arahan dari Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Pastikan Datuk Seri Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zahid dan pemimpin UMNO masuk penjara. Astaghfirullahalazim. Kalau benar ini berlaku. Rahim Amin. Tembelang dah pecah tu. Nampak gayanya begitu. Kenapalah zalimnya kita sama-sama kita. Kalau nak berpolitiklah secara matang. Bukan ini caranya. Saya sebenar-benar berhasrat. Saya tak tahulah. Saya cuba menghubungi Datuk Seri Najib. Saya nak mengadakan satu bual bicara dengan beliau. Cuma saya nak tanya, apa sebenarnya membuatkan Mahathir ni benci sangat dengan Datuk Najib? Okey. Dia marah pada Datuk Zahid, kita semua dah tahu. Itu keluar kenyataan dalam berita harian. Sebab dia kata, Datuk Seri Zahid Hamidi tidak mahu dia tak tahu, dia kata Datuk Seri Zahid Hamidi tidak mahu membawa ahli UMNO menyertai PBM dan membubarkan UMNO. Itu jelas, ada keluar dalam berita harian. Berkali-kali saya nyatakan, dan Datuk Zahid Hamidi memilih untuk menyelamatkan UMNO. Dia kata, okeylah, tuduh saya ke mahkamah pun saya redha. Dan ini yang saya marah, warga UMNO ni tak sedar diri. Ada presiden mempertahankan parti, maka beliau dicerca. Orang cerca tahu sajalah, orang bercerita besar nak jadi presiden, nak jadi Perdana Menteri. Kumpulan mereka sekarang ni yang berada dalam UMNO. Tapi ucapannya setiap kali macam-macam memperlekehkan UMNO. Saya bila mendengar kenyataan begitu menyerap darah. Tapi tak apa, malam besok atau lusa saya akan cuba untuk memberi pencerahan. Sebab saya cuba tengok dia punya kenyataan dalam sinar. Seolah-olah bahawa UMNO ni tak layak jadi Perdana Menteri. Ini keadaannya. Sedangkan Datuk Zahid mahu menyelamatkan UMNO. Kerana itu beliau dihadapkan dengan tuduhan 87 pertuduhan. Dan ini Tommy Thomas kena perjelaskan. Kerana waktu itu beliau adalah sebagai peguam apa nama jawatannya tu? Mantan peguam negara. Ya? Dan saya nak tanya Datuk Seri Najib, apa sebenarnya sehingga benci sangat sampai nak memasukkan ke penjara? Apa kebencian sebenarnya? Saya tidak yakin masalah soal kewangan ni. Saya rasa ada personal. Dan tapi takkanlah sampai tak ada kemaafan. Orang yang menyelamatkan karier politiknya. Tak ada langsung kenang budi jasa Tun Razak yang mengambil dia balik dalam UMNO. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Lupa bagaimana Datuk Najib menyelamatkan dia. Waktu saat bertanding pilihan raya pertandingan presiden tahun 87. Maka akhirnya Datuk Najib pun kena kutuk teruk dengan kumpulan-kumpulan penyokong yang Muhammad Tengku Razali. Jangan lupa benda tu. Dan waktu UMNO diharamkan, bersensing lengan lah Datuk Zahid dengan Datuk Seri Najib. Satu Malaysia waktu itu beliau memimpin pergerakan pemuda untuk memastikan supaya ahli UMNO dapat dikumpulkan selama lebih 3 juta orang. Langsung tak kenang. Sehingga adanya kenyataan begini. Saya harap benda begini, Tommy Thomas juga perlu membuat penjelasan, Dr. Mahathir juga perlu membuat penjelasan. Cuma, itulah Ustaz Azmi Nordin dalam perut Mahathir penunggang tulis. Saya tak tahu. Semua saya berharaplah satu hari nanti saya dapat berjumpa dengan Datuk Seri Najib secara peribadi dan buat secara live. Kita nak tanya apa sebenar-benarnya rahsia yang membuatkan Dr. Mahathir benci sangat pada dia. Sampai macam seorang tak ada maaf bagimu. Ini keadaannya. Kita tahulah bahawa pembatalan jabatan Bengkok, takkan itu sebabnya. Kita tahu, tapi saya yakin sebab ini politik. Mungkin. Tapi terpulanglah. Dan itu kenyataan sekarang ni. Tapi sebagaimana yang saya nyatakan bersecara, itu
kejutan yang dilakukan yang saya dapat berhubung dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan kita menunggu penjelasan daripada Tommy Thomas. Kita menunggu penjelasan daripada Kamar Peguam Negara. Kita menanti daripada hakim-hakim. Saudara Diksi, sokong 100% jumpa Tok Najib. Memang saya berusaha lah untuk dapat, tapi tak dapat jumpa lagi. Dan saya tahulah beliau pun sibuk dan mengendalikan kesnya, dan dalam keadaan beliau yang juta putih, boboy. Mungkinlah saya rasa kalau kita pun dalam kedudukan Tok Sri Najib teruk secara macam mana menanggung aib. Sebab itu dia dah buat sumpah laknat. Ini keadaannya. Saya tidak mahu mencampuri urusan perbicaraan di mahkamah, ya saudara. Itu kita biarkanlah pihak peguam dan sebagainya. Saya tidak mahu dilihat menjebelahi mana-mana. Tetapi bagi saya kadang-kadang janganlah sampai politik itu berpolitiklah secara matang, berpolitiklah sebagai insaniah. Kita akan mati satu hari. Jangan lupa satu ketika pembalasan Allah SWT. Karma Tuhan itu. Sebab itu saya kadang-kadang teringatlah kata-kata bini Ustaz Fadino. Dia kata dia berdoa pada Allah SWT agar dipanjangkan usia Dr. Mahathir supaya dia dapat melihat segala kerosakan yang dilakukan olehnya. Okey saudara, cukup sampai di situ saya memberi pencerahan berhubung dengan apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi dalam satu perkembangan yang lain, saya baca Harakah Daily. Harakah Daily Online melaporkan Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, PPMM, memandang penularan penulisan oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berkenaan dengan rentetan insiden yang mengakibatkan kematian Allahyarham Muhammad Adib Mat Kasim sebagai satu yang menyeleweng dan terpesong daripada fakta sebenar yang telah diputuskan oleh Mahkamah Koroner Shah Alam pada 27 September 2019. Ini satu hal lagi. Ini lagi satu kes. Kematian Adib tidak dibela, dan jika ini berlaku, kalau tulisan begitu, sepatutnya saya cuba dengar dalam TV tadi kenyataan daripada menteri undang-undang Datuk Taqiyuddin. Tak sebut pun. Cuma dia kata tulisan dia begitu begini. Bagi sekarang ni menjurus kepada apa yang berlaku kepada ini Adib yang dulu kamu menjadi champion untuk membelanya. Where are you now? Sekarang ni terjelas bila Tommy Thomas dalam bukunya Justice in the Wilderness, dia mengatakan antara lain kononnya kecederaan Adib adalah akibat pengunduran kenderaan bomba. Dan banyak perkara yang menyeleweng. Sepatutnya inilah yang perlu diangkat. Takkan nak dibiarkan Allahyarham wira kita Jabatan Bomba Adib ni mati kata. Dia memerlukan pembelaan. Janganlah sebelum kamu dapat kuasa jadi menteri, sebelum kamu berada di anjung kuasa Seri Perdana, kamu dilihat sebagai wira hebat. Tapi apa lagi? Bila dah ada jawatan, diam, sepi. Surat khabar sampah Alipah pun tak baca. Ya saudara, saya tak tahulah. Ini yang saya dapatan saya berhubung dengan sebahagian tulisan. Jadi macam, tetapi saya melihat apa sebenarnya hasrat tersembunyi di lubuk hati ataupun di sanubari mantan Peguam Negara. Sebab saya berjanji dengan saudara, saya harus memberi pencerahan tentang Tommy Thomas ini. Sehingga dia menerbitkan buku penuh kontroversi. Ini bukunya cukup kontroversi, satu dunia melihat. Kita malu ni. Penerbitan buku yang disiarkan oleh Tommy Thomas yang sekarang ni dalam web dah tak ada pula dah. Dah diputuskan. Ingat nak layar ni tak ada, cari akses tak ada. Tapi sudah dijual satu dunia. Malu kita. Saya tak tahu apa sebab kerana dia mendedahkan selama ini yang jelas bahawa Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatur dan mencampuri urusan mahkamah termasuk melakukan pendakwaan berpilih terhadap pemimpin UMNO, Barisan Nasional. Ini begitu jelas. Ini jelas. Sebab ada dalam tulisannya. Artinya, Tommy Thomas sendiri sepatutnya tak boleh dibiarkan begitu. Kelahiran buku ini benar-benar merobek istana keadilan. Kerana apa dia tulis tu? Ya, kita tengok macam suka hati mak pak dia lah. Dan kita percaya kesan buku ini akan menerima padah yang buruk. Dan tulisannya juga turut mengundang kemarahan orang Melayu. Kerana dia menyentuh soal apa yang berlaku dalam tragedi 13 Mei. Bila dia menuduh bahawa adanya konspirasi Tun Razak, dia menuduh adanya Datuk Arun Idris terlibat, dia menuduh UMNO, dia menuduh Tengku Abdul Rahman dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bacakan banyak kenyataan-kenyataan
yang kalau saya baca satu persatu tak habis 1 jam. Saya tengok satu persatu. Tidak ada kenyataan yang disebut itu mengikut fakta-fakta sebenar. Apakah dia berandaian ataupun dia merasa berdosa. Saya yakin Tommy Thomas sudah merasa berdosa. Kerana sepanjang dia menjadi peguam negara, dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang saya rasa sudah melampaui sifat-sifat kemanusiaan. Mungkin dia insaf. Tapi yang jelas bahawa dari tulisan itu seolah-olah istana keadilan sudah dirobek oleh satu kuasa lain. Pemisah kuasa, separation of power antara eksekutif, legislatif dan judiciary tidak berlaku. Saudara Aizat Ibrahim, mahkamah dilacurkan. Boleh percaya ke peguam dan hakim pilihan atuk? Mana adilnya? Ini yang akhirnya, saya kata akhirnya rakyat melihat bahawa keadilan tidak lagi dapat ditegakkan di negara kita ini. Ini perlu dipulihkan. Ini perlu dipulihkan. Rakyat perlu bersuara menuntut supaya keadilan ditegakkan secara tuntas. Ini bukan main-main. Dalam kita menghidup dan mengalami kehidupan, dalam aroma demokrasi, kita harus menegakkan keadilan. Kita adalah negara rule of law. Bukan negara law of the jungle. Kita negara demokrasi. Negara cinta damai. Warganya harmonis. Kita bukan warga Republic of Banana. Kenapa jadi begini? Kenapa kita mengizinkan? Kita tidak mahu melakukan unjuk rasa, melakukan pemberontakan. Itu bukan budaya kita. Sebab itu kita akan menghadapi pilihan raya. Dekat dah. Sebab saya lihat mereka dah cetak dah. Percetakan tengok gambarnya parti Pakatan Rakyat, gambarnya PAS dengan PBM. UMNO tak ada. Jelas. Jelas akan berlaku pilihan raya kali ini pertembungan antara UMNO dan Perikatan Nasional dan juga parti yang lain. Tapi warga UMNO kena bersiap sedia. Kita kena siap siaga. Dan kita harus melakukan satu islah. Satu perubahan pada diri kita untuk kita memperlihatkan benar-benar kali ini suara rakyat kuasa keramat. Sebab dah teruk ni. Banyak ni. Malahan tindakan Tan Sri Idul Harun sebagai peguam negara yang baru ni turut mengeluarkan nyata rasmi. Dia kata seperti dilaporkan oleh Malaysia kini, bertajuk buku Tommy Thomas menghina institusi perundangan. Adalah cukup tepat dan kena pada masanya beliau untuk memulihkan kembali semangat ke semua 1,200 warga yang bertugas di Jabatan Kehakiman. Ini bukan hanya tulisan itu, hanya pelahiran buku itu hanya menceritakan antara dia dengan Tun Dr. Mahathir saja. Bukan hanya dia dengan jawatan, tetapi dia juga sudah memperlekehkan jawatan-jawatan penjawat awam dalam yang berada di Istana Keadilan. Dari peguam bela lah, peguam cara lah, peguam macam-macam. Dan yang saya amat terperanjat dan saya tak boleh terima kalau dia menggambarkan bahawa adanya campur tangan eksekutif yang meminta sesuatu kes itu dibawa ataupun dibuang. Ini berlaku jelas. Malahan beliau sendiri memanglah waktu beliau dilantik sebagai peguam negara pun kita dah mula menzahirkan kebimbangan kita kerana waktu itu beliau adalah peguam bela kepada Lim Guak Eng dan akhirnya kes Lim Guak Eng digugurkan. Ini sudah berlaku campur tangan yang tak sepatutnya berlaku. Dan kita tahu juga latar belakang beliau adalah peguam bela kepada pemimpin komunis, Cheng. Kerana dia membela untuk membawa kembali pulang ketua pengganas komunis Cheng. Jangan lupa yang itu. Jadi saya nampak keserabutan yang ada dalam itu dan peguam Hanif Qatari menyanggah. Peguam peguam negara juga menyatakan begitu. Artinya jadi Tommy Thomas ni anti perlembagaan. Memanglah. Dalam keadaan sekarang ni seolah-olah perlembagaan negara dirobek. Perlembagaan negara dilanggar. Tidak langsung dilihat sebagai untuk menjaga kepentingan rakyat. Saya merasakan bahawa sudah sampai masanya rakyat bangun untuk menuntut keadilan secara tuntas. Tommy Thomas juga peguam ke lepas. Pula dah. Saya tak tahu. Dan memanglah sebagai peguam dia bebas. Saya tidak mahu mempertikaikan soal dia membela siapa saja. Kerana sebagaimana yang saya nyatakan, tugas di mahkamah, hakim dia berdiri
dia tidak boleh memihak. Tapi kalaulah peguam negara sudah boleh ditunjuk-tunjuk, diarah-arah, bawa kes ini, bawa kes itu, artinya hakim juga boleh dibuat begitu. Dan ini terbukti. Ini terbukti apabila macam mana yang orang pertikaikan, hakim yang membicarakan kes Datuk Seri Najib Azlan. Nazlan ini adalah hakim yang tidak pernah membicarakan kes jenayah. Tapi dia jadi pula hakim pada kes jenayah. Kemudian kabarnya adalah boleh naikkan pangkat. Kenaikan pangkat dia pula ke Mahkamah Rayuan. Di saat Datuk Seri Najib sedang mengambil tindakan untuk merayu di Mahkamah Rayuan. Apakah dia akan jadi pengadil di situ? Kalau dia jadi hakim di situ, ini adalah satu tindakan yang cukup jelas, nyata bahawa mereka memang ada niat. Memang ada niat untuk melakukan tindakan yang amat keji dari segi kemanusiaan terhadap pemimpin-pemimpin Melayu. Ini bagi saya lah. Jadi kehadiran buku Tommy Thomas ini, saya melihat dia menyatakan tentang, sebab itu banyak, ada 7 laporan polis. Pemuda UMNO juga menuntut sebab dia kata tulisan buku itu mengarut. Jadi begitu juga dengan saya bangga sebab ketua Puteri UMNO. Puteri UMNO juga bangkit menyuarakan. Sebab kita adalah warga cinta damai. Kita hendakkan keadilan itu ditegakkan secara tuntas. Bukan main sekadar, okey, kita rule of law. Rule of law apa bendanya? Kalau kes-kes ini berpilih-pilih. Kes-kes mahkamah yang dibawa ke mahkamah, lain tak ada. Orang politik tuduh UMNO. Apakah orang lain itu suci sesuci-sucinya? Dan yang ini saya ingat Tan Sri Perdana Menteri perlu menjawab. Perlu memberi penjelasan supaya rakyat ada keyakinan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun juga perlu buat kenyataan. Sama ada nak menyanggah ataupun tidak. Kalau ini berlaku, kalau dia memperiakan apa yang berlaku begitu, artinya kes Datuk Seri Najib mesti dibuang. Kes ZMED perlu dibuang dan kes-kes yang melibatkan warga UMNO perlu dibuang. Rentetannya. Sepatutnya begitu. Saya tidak mahu terberasa untuk mencampur urusan. Tetapi apa yang berlaku dalam buku ini, sebab banyaklah, sebab ada referennya apa yang diceritakan oleh Tengku Abdul Rahman dalam pictorial biografi dia tentang berhubung dengan kekejaman 13 Mei. Yang dilihat seolah-olah Tommy Thomas tak boleh menerima hakikat. Dia seolah berdendam dengan tragedi 13 Mei. So, jangan lupa, tragedi 13 Mei itu, walaupun itu adalah waktu itu pilihan raya, kerajaan perikatan tak boleh dibentuk di negeri Selangor. 14 kursi. Waktu itu. Tetapi banyak dari segi kenyataan Allahyarham Tun Dr. Ismail, kenyataan Ketua Polis Negara, kenyataan Tan Chen Lock, Tan Chee Kun, kenyataan yang dibuat termasuk Datuk Asri, bahawa ada elemen-elemen lain yang bukan hanya sekadar parti. Ada elemen yang diyakini adalah campur tangan komunis. Dan Tommy Thomas, dia pernah membela Chemping. Sebab itu, dia mempunyai persepsi yang terlalu negatif terhadap tragedi 1969. Dan begitu juga dengan pengisytiharan darurat. Kalau itu berlaku, kenapa dia tak tentang darurat sekarang? Sepatutnya dia bangun menentanglah. Cabarlah sepatutnya. Sebab dia bekas peguam negara. Sepatutnya. Bersuaralah. Ini tidak. Jadi seolah-olah dia ada dendam yang tersirat yang kita tak tahu. Jadi macam tu kes Seri Najib fitnah lah. Saya tak boleh cakap. Yang ini saya tak mau campur. Sebab ini masih dibicarakan. Kalau saya kata begitu, artinya saya sudah mendahului mahkamah. Sebab beliau masih lagi dalam peringkat rayuan. Begitu juga kes Datuk Seri Zahid. Tapi kalau mengikut pengalaman saya, kes semua dah runtuh dah. Kenyataan daripada Tommy Thomas yang sebegitu, sepatutnya dah runtuh. Macam juga saya kata, macam Datuk Seri Zahid daripada 90 saksi. Dan akhir yang terbaru yang itu hari ini, saksinya, saksi Crown Witness dia. Crown Witness dia, apa yang jadi? Dia mengaku dia buat silap. Dia yang buat silap. Tapi kes tu masih berjalan lagi. Begitu juga, saya bukan nak bela, saya tengok satu kes ni. Contohnya, kes apabila isteri mantan Perdana Menteri dituduh rasuah. Sedangkan orang yang ambil duit 5 juta itu, siapa nama budak tu? Rosman, apa ke? Saya tak ambil kisah apa pula. Sedangkan dia ambil duit, tapi dia jadi Crown Witness kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Astaghfirullahalazim, saya kata. Rizal, Rizal ini adalah pegawai khas kepada Datin Seri Rosmah.
yang dikatakan melakukan tindakan rasuah. Tapi duit itu katanya saya tak tahulah, masih lagi bicara lagi. Cuma yang saya heran sebab dia juga sebagai pegawai khas yang dikatakan mengambil wang itu. Tapi dia jadi crown witness ataupun saksi bagi pihak yang menuduh. Ni satu hal lagi saya kata ni. Jadi sekarang ni kita punya kes ni berserabut. Dan akhirnya persepsinya buruk kepada sistem perundangan. Jadi Tommy Thomas perlu membuat penjelasan secara tuntas. He must come out, dan bagi saya dia kena bawa di mahkamah. Contempt of court dan sebagainya. Ini suspek mana boleh jadi saksi? Amir Iqbal. Ini yang berlaku saya katakan. Suspek jadi saksi. Orang yang menjadi pegawai khas kepada Tun Sri Zahid Hamidi jadi saksi. Dan macam kira Datuk Najib, saksi joloh tak boleh bawa balik. Mungkin dah jadi beruang ke apa ke. Kemudian Nik Faizal tak boleh bawa balik. Jadi, mana saksinya? Di mana letaknya keadilan? Kita tidak mahu memberi persepsi mengatakan itu terpulang pada mahkamah. Jangan saudara kita membuat keputusan. Biar mahkamah. Cuma kita timbul persoalan persepsinya. Mana pergi joloh? Kenapa tak bawa balik? Tapi bila kita dengar kenyataan Tun Dr. Mahathir, dia kata kalau bawa balik jolo ke Malaysia ini, maka ekonomi negara kita ini akan runtuh. Hai, hebat budak jolo ni. Ertinya ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Kerana kalau jolo balik, bawa bicara mahkamah, disoal oleh peguam bela, tentulah terbongkar semua. Sebetulnya ini yang perlu kita tuntut. Saya rasa rakyat perlu menuntut keadilan secara tuntas. Bukan kerana saya dulu baik dengan Datuk Zahid, Datuk Najib dan sebagainya. Bagi saya, dia adalah mantan presiden saya. Orang kata cubit pergi, perkanan terasa. Kalau benar dia melakukan kesilapan, okey, he should pay for the cost. Sebab itu saya tidak bercakap pun soal apa yang berlaku pada Tan Sri Shah Samad. Beliau dikatakan tuduhan rasuah. Okey, biarkanlah. Saya tak mahu nak mempertikaikan. Tetapi spesifik kes-kes begini, apabila Tommy Thomas menyatakan bahawa ada arahan, ada campur tangan daripada pihak eksekutif. Ini yang saya persoalkan. Jadi orang yang buat report, orang tu yang kena. Itu saudara Lokman Adam. Kesian sahabat saya tu. Dia buat report Amari ini katanya menerima rasuah. Dia pula yang kena masuk lokap. Tak tahulah saya tak mau cakap lebih-lebih tu. Biarlah, itu masalah saudara Lokman. Macam mana ni? Datuk Seri Najib PM6 yang terbaik, Zahid. Tak layak Tomat terbaik. Itu masing-masing punya pemikiran. Saudara Mak Zain Omar, saya biarkan saudara untuk mengaturkan, melontarkan pandangan. Kalau saudara rasa begitu, argument saudara ni. Aduhai, saya tak tahu apa nak lagi dah. Jolo, dia dibungkus mungkin. Hilang dari radar. Memang dia hilang dari radar. Sedangkan kita mempunyai perjanjian dengan negara-negara luar. Perjanjian untuk membawa balik mana-mana penjenayah yang disaki untuk soal keadilan. Tak dibawa balik. Nik Faizal begitu juga. Jadi, saya serahkan pada pimpinan negara lah. Jadi sebab itu, akhirnya bila Tan Sri Muhyiddin berada di Indonesia, saya kata tak malu ke kalau orang persoalkan benda-benda macam tu. Kalau kita nak cakap soal rule of law, stampede kena tu. Jadi, dan hari ini yang lebih-lebih, ada satu lagi. Ini satu hal lagi ni. Tiba-tiba saja saya melihat, saudara. Saya tengok benda ni satu kepincangan lagi berlaku berhubung dengan tanah. Tanah iaitu macam juga berlaku di Raub. Apa yang berlaku di Raub, tanahnya di Inas tentang apa ini hari ini kerajaan negeri Kedah dipimpin oleh Datuk Sanusi daripada Parti PAS. Apa berlaku? Yang berlaku di sana, menurut laporan eksekutif Akhbar Berita Harian, sejumlah 1,200 hektar hutan simpanan Gunung Inas di daerah Baling. Hari ini, sekarang ni, diteroka secara haram. Kerana nak menanam musangking. Dan pihak Jabatan Tanah
dilihat seolah-olah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah Menteri Besar pun seolah-olah tidak dapat buat apa-apa. Kerana ini rentetan daripada zaman Datuk Azizan sebagai Menteri Besar Kedah. Dibaling ya, saudara Mat Saman ya. Ini keadaan. Gondolan hutan gunung itu membawa banyak kesusahan kepada rakyat. Selain pencemaran sungai, bekalan air graviti, yang digunakan oleh penduduk sekitar 40 tahun untuk minum dan masakan tercemar begitu teruk hingga tidak dapat digunakan. Mereka melakukan pencerobohan. Yang ini perlu ditangani. Ini perlu ditangani. Sebab itu saya kata, saya menyantuni tulisan sahabat saya dalam wall masuk saya. Dia kata rata-rata pemimpin Melayu ni hanya baru teringat nak tolong bangsanya, itu orang Melayu, bila sudah tidak lagi berkuasa. Barulah mereka sedar dan mencipta pelbagai kaedah dan teori untuk membantu orang Melayu. Jadi mereka akan jadi hebat, mesra rakyat, memperjuangkan hak-hak Melayu dalam seminar, NGO dan dalam media maya, terutama FB. Cuba mereka ni diberikan peluang sekali lagi menjadi pemimpin dan punya kuasa. Percayalah katanya, mereka pasti akan balik ke perangai asal. Sombong, bongkak, angkuh. Sudah menjadi budaya Melayu, mereka ni akan terus lupa untuk bantu bangsanya sendiri. Sebaliknya, akan merapatkan dirinya dengan bangsa lain yang boleh memberi kekayaan pada dirinya dan keluarganya. Saya melihat itu keadaannya. Betul. Kelulusan asal untuk ladang hutan ganti ini diperoleh pada tahun 2007. Seluas 5,000 hektar. Oleh Kedah Agro Sdn Bhd, anak syarikat MBI Incorporated dan sebuah syarikat usaha sama. Kerajaan bertukar pada 2008. Projek ini diteruskan oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Ustaz Yang Amat Berhormat Ustaz Azizan. Kayu-kayu terbuka apa semua. Gondol, brother. Gondol habis, brother. Apa nak jadi bangsa kita? Jadi dalam keadaan begini, saya melihat sepatutnya jadi kita akan berusaha untuk menegakkan keadilan. Kita tuntut keadilan untuk arwah Adib. Kita tuntut keadilan untuk pimpinan-pimpinan UMNO. Yang kalau benar apa yang dinyatakan oleh Tommy Thomas tadi itu, maka perlu rakyat bangun dan dalam pilihan raya ini kita menyatakan bahawa kita mahukan menegakkan keadilan secara tuntas. This country is rule of law, is not law of the jungle. Kita mahu supaya pimpinan kerajaan tidak boleh berdolak-dalik dan membiarkan sweep everything under the carpet. Kita tak boleh lagi untuk melihat segala bila cacing dah naik ke mata ni kita biar saja. Tak boleh. Sekarang ini kita harus bangun, bukan kita melakukan unjuk rasa, tidak. Bukan kita membangun untuk memberontak, tidak. Kita menggunakan kuasa kita di peti undi. UMNO mesti bersatu padu. UMNO mesti bangkit. Pimpinan UMNO perlu buat kenyataan begini. Sebab pimpinan anda sedang dirobek. Pimpinan anda sedang dihadapkan, diinaya. Anda tidak pernah bersuara untuk membelanya. Kenyataan Tommy Thomas dalam buku sebut perlu dilihat dan perlu dicabar. Dan perlu dijadikan sebagai landasan perjuangan UMNO. Soal dia nak dengar tak dengar itu soal lain. Tapi UMNO mesti dilihat untuk memperjuangkan soal keadilan. Faidah Ismail berbuih-buih dah mulut Datuk. Memang berbuih mulut, geram. Selamatkanlah pimpinan UMNO. So ini keadaannya. Kita perlu menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan. Maruah UMNO perlu dibela. Maruah orang Melayu perlu dibela. Mereka, sebab itu yang saya katakan 2-3 malam dulu. Mereka menggunakan mahkamah, tidak lain dan tidak bukan, untuk dijadikan seperti seolah-olah a slaughterhouse. Rumah penyembelihan personality. Rumah di mana wibawa pimpinan-pimpinan UMNO ini dilapah. Untuk dilihat jijik oleh rakyat. Untuk dilihat jelek oleh rakyat. Mereka mau melakukan tidak lain tak bukan personality assassination, pembunuhan peribadi. Soal benda dalam kain diselak, soal benda peribadi diselak, segala-galanya. Lain tidak, hanya satu saja matlamatnya, hanya untuk mencalal-balarkan imej parti UMNO. Parti yang selama ini berjuang membela agama, bangsa dan tanah air. Apakah kita mau merelakan? Warga UMNO perlu bangun. Warga UMNO tak kiralah sama ada peringkat cawangan, peringkat bahagian. Saya dari segi pihak ahli-ahli parlimen dah, saya hilang. Saudara ni Rohani Hani, Undang-Undang Rimba. Bagi saya untuk peringkat ahli-ahli parlimen UMNO ni, saya hilang keyakinan wibawa mereka.
Sebab itu saya katakan, sudah sampai masanya mereka ni wajar dihukum. Kerana tidak mampu melaksanakan amanah yang diberikan kepada mereka. Sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, mereka yang berada di anjung kuasa juga, sebagai menteri, tidak mampu untuk memperjuangkan. Kalau ini natijahnya, mereka juga perlu disingkirkan. UMNO tidak memerlukan pemimpin begitu. Dan sebab itu saya, orang yang bersih Datuk Zahid, yang berela untuk berada di mahkamah semata-mata untuk memastikan UMNO tidak diharamkan, UMNO tidak dihapuskan, kita perlu membela. Warga UMNO perlu bangun untuk menyatakan negara ini bukan mengamalkan undang-undang rimba. Setara, kita bangun kali ini tidak lain tak bukan untuk membuat haru biru, tetapi kita bangun, gunakanlah segala aparatus yang kita ada. Dalam politik kita bersuara, kalau surat, dan internet, berhubung dengan kawan-kawan, pastikan UMNO mampu untuk kembali bangkit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Sekian, selamat malam.